Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Apa khabar semua? Hai. Selamat pagi. Harap semua dah bangun. Okey, hari ni kita akan teruskan pembelajaran kelas tanaman makanan kita dengan modul 4, masih lagi modul 4. Tapi bahagian dengan subtopik cantasan tanaman makanan. Okey. Mari kita teruskan pembelajaran kita. Okey, untuk tajuk ni kita mulakan dengan apa itu cantasan. Perkataan lain cantasan, pemangkasan atau dalam bahasa Inggerisnya pruning. Pruning. Kalau orang-orang Felda ni ada perkataan dia tersendiri. Mungkin kalau awak tanya atuk nenek awak, dia sebab pruning. Sebenarnya perkataan asal dia adalah pruning. Okey. Cantasan ni merupakan aktiviti mengerat atau mencantas pucuk, tunas air atau dahan untuk menggalakkan pengeluaran pucuk, cabang atau dahan baru dan pengeluaran bunga serta buah. Okey, itu maksud dia. Maksudnya kita potong sama ada bahagian pucuk ataupun tunas air ataupun dahan untuk ada tujuan dia. Tujuan dia nak menggalakkan pengeluaran pucuk, cabang, dahan baru serta kita nak galakkan bunga serta buah lah. Itu maksud. Kena ingat ni maksud ni. Maksud cantasan. Gambar bawah tu contoh untuk cantasan pokok cili pada gambar bawah ni. Apa tujuan dia? Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey, tujuan cantasan. Ada tujuan. Kenapa kita buat cantasan pada pokok ni? Pokok tu elok je, kenapa kena potong kan? Mesti ada tujuan. Okey. Yang pertama, merangsang pertumbuhan tunas, bunga dan buah. Kita nak rangsang tunas tu. Tumbuh tunas baru. Kita nak supaya keluar tunas baru. Kita nak supaya bunga lebih banyak. Kita nak supaya buah dia lebih banyak. Sebab apa saya cakap ni? Sebab contohnya, contoh kalau awak perhatikan betul-betul, contohnya pokok rambutan. Pokok rambutan ni bunga dia pada pucuk. Jadi kalau nak buah rambutan ni banyak, dia mesti ada banyak pucuk-pucuk baru. Jadi nak hasilkan pucuk yang banyak, mesti ada tunas yang banyak. Contohnya macam tu. Okey, seterusnya tujuan yang kedua, membuang dahan-dahan yang rosak, mati dan berpenyakit. Okey. Kalau kita dapati ada bahagian-bahagian yang rosak, ada bahagian-bahagian berpenyakit pada pertumbuhan tu, kita potong, kita cantas dan buang. Okey, seterusnya memberi keseimbangan pada pokok. Ni terutamanya kalau pokok-pokok yang mengeluarkan buah yang berat-berat. Contohnya pokok nangka. Ataupun juga pokok-pokok macam cili, terung. Kita kena bagi dia keseimbangan. Kalau tak dia tumbang. Dia mudah tumbang ataupun patah. Okey, seterusnya mengawal saiz pokok supaya tidak terlalu besar. Ni biasa orang buat. Dah ramai dah orang buat. Orang buat pada pokok durian pun ada. Orang buat pada pokok manggis pun ada. Pokok mangga dah lama lah. Pokok nangka. Sebab apa? Pokok nangka orang tak nak panjat. Pokok nangka ni besar. Sampai 2 tingkat rumah pun boleh. Tapi kalau orang kampung dulu-dulu memang pokok nangkanya besar-besar. Tapi buahnya dekat nak ambil buah yang besar tu, besar macam bantal tu, berat kan. Jadi orang nak yang mudah diambil. Jadi orang potong supaya saiz pokok tu tak besar. Banyaklah jambu dan sebagainya. Okey. Seterusnya membentuk pokok mengikut bentuk yang dikehendaki seperti topiari. Dia nak bentuk supaya macam bentuk topi. Ni contohnya macam pokok jambu. Sebab supaya mudahlah, ada banyak sebab lah. Ataupun contohnya pokok-pokok yang dibentuk supaya jadi pokok perhiasan lah. Bentuk topi.
Okey, seterusnya adalah mengurangkan transpirasi perpeluhan terutamanya apabila hendak memindahkan pokok besar. Ni contohnya kita nak pindahkan pokok. Bila kita nak pindahkan pokok besar, ah, eee, pokok-pokok yang dah besar tu kita nak pindahkan. Contohnya awak sayang pokok mangga, awak nak bawa balik pindah ke rumah lain, eh, gali pakai JCB, kita kena potong. Kita kena potong banyak daun, tinggalkan sikit je supaya kuranglah perpeluhan, supaya pokok ni tak cepat mati. Supaya dia dapat hiduplah, mengelakkan transpirasi. Kalau berlaku perpeluhan yang banyak sangat, nanti pokok ni kering, itu yang menjadi punca dia mati. Okey, seterusnya mendapatkan tumbesaran yang sekata dan hasil yang banyak. Ni dia tumbesaran yang sekata, hasil yang banyak. Ni contohnya pokok cili. Pokok cili lagi banyak cabang, lagi banyak hasil. Sebab apa? Dia pokok cili ni pertama dia berbuah dekat ketiak-ketiak, orang panggil ketiak daun, contohnya celah-celah daun. Ataupun dan lagi satu dekat cabang-cabang. Dekat persimpangan cabang, kat situlah tumbuhnya buah cili. Ini adalah tujuan cantasan. Dan juga contoh-contoh tumbuhan lah. Okey, peralatan kerja mencantas. Alat-alat yang kita boleh gunakan lah untuk mencantas. Yang pertama, sketcher. Sketcher ni kalau kita nak potong ranting kecil, gunting pokok pagaran. Ni kalau kita nak buat cantasan pembentukan, kita nak bentukkan pokok tu, biasanya kalau kita potong bahagian pucuk supaya dia jadi bentuk yang menarik, kita boleh gunakan cantasan pagaran. Gergaji cantas, ni kalau kita nak gaji dahan yang sederhana, kita potong. Dan seterusnya mesin pangkas tanaman pagaran. Ni alat selain daripada gunting tadi, kita boleh gunakan mesin yang ada. Kita ada juga gaji berantai, ini untuk kita pangkas dahan-dahan yang besar. Dan seterusnya ada lagi gaji pemangkas bergalah. Ni kalau kita nak buang bahagian-bahagian yang tinggi seperti tunas air dan sebagainya. Okey, jenis cantasan tanaman. Yang pertama, cantasan bentuk. Tujuan dia untuk melatih atau membentuk tumbuhan kepada bentuk yang diingini. Tunas-tunas sisi 1, 2, 3, 4 seperti dalam rajah 4.1 perlu dipotong. Okey, ni contoh cantasan pembentukan. Okey, gambar ni kita padam daun. Bukan pokok tu tak daun, kita padam daun dia sebab cantasan kita buat pada bahagian apa? Pada bahagian dahan, bukan pada bahagian daun. Okey, masa peringkat awal pertumbuhan, dia cuma ada 3 cabang. Kita lihat gambar bahagian tepi sekali, bahagian kiri sekali ni. Okey, katakan dia ada 3. Sebenarnya dahan yang tegak ni dahan utama, batang utama, bukan dahan. Yang tegak ke atas tu, itu batang utama. Dahan dia cuma ada 2. 1 dan 2 itu adalah dahan. Potong kat situ. Bila potong kat situ, nanti dia membesar. Kita tengok dahan 1 dengan dahan 2 tu dah ada lagi. Dah ada 3 cabang. Setiap dahan 1 ada 3 cabang, dahan 2 dah ada 3 cabang. Kemudian tumbuh pula dahan yang ketiga, yang keempat. Tumbuh pula dahan yang ketiga dan yang keempat pada bahagian atas itu pun kita cantas juga supaya dahan itu nanti dia akan bercabang dan membentuk banyak cabang pada pokok ni. Apa contoh pokok dia? Tengok ada tak contoh? Contoh pemangkasan yang dibuat ni adalah pokok cili. Cantasan bentuk ni contoh pokok cili. Ni gambar jugalah. Gambar lukisan lah. Yang tadi tak ada daun. Tak ada apa-apa. Batang dengan dahan je kan. Okey, kalau pokok ilustrasi yang ni dia bagi nampak cili kat mana celah-celah, dekat celah-celah cabang. Jadi lagi banyak cabang, lagi banyak buah boleh dihasilkan. Okey, tengok peringkat pertama yang bawah sekali tu, kita simpan 4 cabang saja supaya seimbang. Kemudian peringkat yang kedua, kita
bahagian yang kedua 3 peringkat cabang kita cantas. Okey, dan akhir sekali kita biarkanlah daun tu tumbuh. Jadi uh, bentuk pokok cili ni nanti dia kembang ke atas lah. Okey. Okey, seterusnya jenis cantasan tanaman adalah cantasan rutin. Ni yang tiap-tiap hari kita kena buat. Tujuannya untuk mengekalkan bentuk dan kesuburan pokok. Dahan-dahan yang patah, berpenyakit, mati dan tunas air dibuang. Okey, ini maksudnya hari-hari kita perhatikanlah pokok, sama ada pokok buah-buahan atau buah-buahan atau jangka pendek ke kan. Buah-buahan macam manggis ke, durian ke, rambutan ke, mangga, jambu air, jambu batu. Mana-mana bahagian yang dah patah, yang ada penyakit, kita buang. Ataupun yang dah mati. Kenapa yang mati kita buang? Kita tak nak dia jatuh. Jatuh, orang tak perasan, jatuh sendiri, kena kepala, dah boleh menyebabkan kecederaan. Okay. Begitu juga tanaman-tanaman sayuran buah-buahan seperti pokok cili, pokok tomato, pokok terung. Andai kata ada bahagian yang patah, buang je. Sebab apa? Bahagian patah ni kita tak nak dia kalau dia patah tak habis, dia boleh menarik bahagian lain untuk turut cedera lah. Dia tersiat lah sebenarnya kita. Kalau kita tengok contohnya ada dahan yang pokok yang patah tu, kita bila kita tak potong, dia siat bahagian lain, bahagian batang lain dia tarik sekali. Sebab tu kita kena potong lah menggunakan alat supaya bahagian tu dipotong dengan sempurna dan tak menyebabkan bahagian lain. Bahagian penyakit ni kita buang supaya tak merebaklah penyakit tu. Dan tunas air. Okey, tunas air. Tunas air ni tunas yang tumbuh pada bahagian-bahagian dahan yang kita tak nak lah. Tunas air adalah tunas pokok yang biasanya tumbuh tegak ke atas, yang tidak banyak membawa faedah kepada tanaman. Dia akan memberi kesan kepada kurangnya hasil tanaman yang keluar di dahan atau batang disebabkan apa? Tunas ni dia banyak ambil pertumbuhan dia tu, dia sedut makanan kan. Ingat kalau buah-buah ni sebenarnya makanan yang dihasilkan pokok melalui fotosintesis, dia akan simpan pada buah kan. Okay, awak dah belajar masa form 2 sains kan. Okay, jadi kita buang tunas air ni supaya dia tak mengganggu proses hasil tanaman. Okay, banyaklah kat pokok cili ada, dekat pokok jambu ada, pokok rambutan ada. Kita kena buat cantasan tunas air ni. Ini adalah teknik dia. Kita cantas tunas air menggunakan sketcher secara menyerong, dan kemudian kita rawat dengan cat anti kulat pada bahagian pangkas. Kita sapu lah rawatan kulat supaya bahagian yang kita potong ni tadi, bahagian dalam bahagian dalaman tumbuhan, bila kita potong dia terdedah kan, kita nak elakkan daripada berpenyakit. Kalau pokok-pokok cili yang kecil tak perlulah, tapi ni biasa pokok-pokok besar lah yang tahan lama. Macam pokok rambutan, pokok mangga, kita kena sapu lah cengkulan ni supaya elakkan daripada pokok tu cepat dia kena serangan penyakit. Okey, seterusnya cantasan pemulihan. Ni contohnya pokok-pokok yang dah tua. Pokok-pokok yang dah tua, contoh pokok rambutan. Kalau orang dulu-dulu pokok rambutan dah besar sangat, kita tengok dah banyak dahan yang mati, berpenyakit, kita kena potong. Untuk dahan-dahan baru tumbuh segar, bahagian dahan yang reput, berpenyakit, mati perlu dipangkas. Dahan-dahan dipotong dengan banyak sehingga ke pangkal batang utama. Ni kalau kita tengok contohnya pokok pulasan, macam baru-baru ni kat rumah mak saya tu, pokok pulasan dia tu tumbuh
ada pokok tumpang, ada pokok tumpang pada bahagian pucuk tu, kita nak kena potong tu. Kita kena potong. Kalau dulu pokok rambutan dia dah besar, dia akan potong. Supaya apa? Tumbuh dahan baru yang lebih segar dan pokoknya akan hidup semula, mengeluarkan hasil yang lebih baik. Okey, seterusnya, untuk cantasan pemulihan, untuk potong dahan-dahan yang besar ni, sama ada menggunakan chainsaw ataupun menggunakan gergaji lah terutamanya, gergaji. Okey, pertama kita tengok kola dahan tu kat mana, lebih kurang dalam 30 cm, saiz panjang pembaris yang paling panjang yang awak ada, lebih kurang gitu, 35 hingga 45 cm. Potong bahagian bawah dulu. Pertama potong bahagian bawah, kemudian baru potong bahagian atas. Kenapa bawah dulu? Kalau kita tak potong bahagian bawah, kita potong bahagian atas terus, bila dahan ni patah nanti dia tersiat sekali bahagian bawah ni. Kita tak nak dia tersiat. Kita potong bahagian bawah, kemudian kita potong bahagian atas, dah putus, baru kita potong lagi sekali rapat dengan batang pokok. Okey, kemudian dah siap, dah potong, di luar kola dahan tadi tu kita dah potong cantik. Jangan lupa kita sapu racun cat anti kulat supaya tak dijangkiti kulat. Jenis cantasan tanaman seterusnya adalah cantasan penjarangan atau pengudaraan. Untuk memastikan pengudaraan pokok tidak terhalang oleh dahan-dahan tumbuhan dan dahan yang tumbuh rapat atau terlalu rimbun. Kaedah penjarangan dahan juga penting bagi memastikan pengudaraan tidak terhalang. Okey. Ni kalau kita tengok cantasan dia, banyak sangat dahan, pokok tu terlalu rimbun, nanti hasilnya sikit juga. Kita kena buang sikit supaya apa? Dia keluar hasil. Kena ada udara boleh lalu, barulah penembungaan tu berlaku. Kalau tak ni bunga je banyak. Tapi tak keluar hasil. Ni contoh apa? Durian. Pokok durian. Kalau banyak sangat dahan, tak berlaku penembungaan disebabkan tak ada angin, udara sebagainya. Dia kurang. Contoh lain apa? Okey, kita tengok sini. Selepas mengutip hasil pada pokok rambutan, lakukan cantasan dahan bagi menghindar serangan perosak dan penyakit serta meningkatkan pengeluaran hasil. Okey. Ni pokok rambutan antaranya. Masa dah ambil hasil ni, terus buat cantasan supaya apa? Supaya ada pengudaraan, dapat elakkan perosak dan sebagainya. Dan hasil akan meningkat. Kita akan dapat hasil yang sentiasa dapat hasil yang banyak. Ini cantasan penjarangan atau pengudaraan. Cantasan penjarangan atau pengudaraan. Tajuk penjarangan sebelum ni kita dah belajar juga kan. Okey, sekian saja berkaitan dengan cantasan. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kamu semua. Jadi saya harap semua terus bersemangat belajar tanaman makanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.